Hari ni ialah garis lurus selari dan garis lurus serenjang. Pernah dengar tak selari serenjang? Pernah Ustazah. Okey, selari ni rupa dia macam ni. Ini rupa selari. Dia mesti selari. Masa kita form 1 dulu kita belajar macam mana rupa garis selari. Contohnya ialah landasan kereta api. Itu semua selari. Ialah kalau tak selari landasan kereta api tu dia tergelincir pula. Dia mesti, maksudnya selari, jarak ni antara dua ni mesti sama. Di mana-mana dia mesti sama jaraknya. Kalau sini 3 kilometer, 3 kilometer, 3 cm ke tak kisahlah, 3 kilometer juga. Dia mesti sama. Itu selari ya. Ini maksudnya selari. Serenjang, macam ni rupa serenjang. Dia mesti 90 darjah. Kalau macam ni, macam ni, tidak. Dia mesti 90 darjah. Wajib 90 darjah baru namanya serenjang. Kalau tak 90 darjah, dia namanya bersilang biasa je. Tak kita namakan dia serenjang. Okey, antara dua ni bezanya ialah, kena tahu perbezaan dia. Sebab bila soalan, dia bagi selari, kita kena tahu, oh selari nak pakai apa, serenjang nak pakai apa. Bezanya ialah pada kecerunan. Bezanya ialah pada kecerunan. Ataupun kita biasa sebut gradient bahasa Inggeris. Ataupun dalam MX kita tulis apa biasanya? Biasanya dia punya hurufnya M. Pernah dengar, pernah nampak M? Iaitu pada Y, M, X plus C. Inilah dia kecerunan. Inilah dia kecerunan. Ini ialah pintasan Y. Kita pernah jumpa semua ni. Ini ialah M tu mewakili kecerunan. Okey, kecerunan. Kalau selari, kecerunan dia maksudnya apa ke selari? Katakan kecerunan yang ni saya namakan dia M1. Kecerunan garisan yang ni namanya M2. Macam mana saya nak kaitkan kalau dia selari? Sama. Yes, kecurunannya sama. Jadi kita akan tulis kat sini M1 sama dengan M2. Yang ini kena ingat. Yang ini kena ingat. Kecurunan yang garis pertama sama dengan kecurunan garis kedua. Okey, kalau serenjang sama juga saya letak M1 yang ni M2. Macam mana saya nak kaitkan dua tu? Kecurunannya tak sama. Tapi dari segi formula macam mana kalau tak sama? Dia ada satu formula. Formula dia ialah formulanya M1 darab M2 sama dengan negatif 1. So ini je, dua ni je awak kena ingat hari ni. Kalau selari, kecurunan pertama sama dengan kecurunan kedua. Kalau serenjang kena darab. M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Jadi saya nak ajar macam mana cara ingat paling mudah. Yang serenjang, selari tak ada masalah lah. Okay, katakan yang ini kecurunannya dia bagi 2/3. So apa dia kecurunan kedua? Kecurunan yang pertama tu ialah dia bagi 2/3. Apa dia kecurunan kedua? Iaitu kita pun masuk dalam formula 2/3 darab M2 sama dengan negatif 1. M2 sama dengan 3 ni pindah sana, negatif 3/2. Itu je, negatif 3/2. Macam pening juga nak kena kira-kira pula, tak kita hafal je. Macam ni kita nak hafal? Macam ni nak hafal dia. Hafal dia ialah dengan cara terbalik, tukar tanda. Terbalik, tukar tanda. Apa yang terbalik tu? Terbalik, Allah, tukar tanda. Tak payah guna formula, maksudnya kita dah ingat. Boleh guna formula tapi lambat lah. Nampak? Satu, pindah sana, pindah sini. Okey, contohnya saya bagi ini 2/3 kecurunan. So yang ini apa dia? Terbalik 3/2. Dia positif, tukar jadi negatif. Salah. Tukar jadi negatif. Atas tu positif. So bawahnya tukar tanda jadi negatif. Terbalik, tukar tanda. Okey, saya tukar lagi. Saya nak nombor lain. Saya bagi yang ni bila saya bagi kecurunan yang ni 2. Kecurunan yang 2. So yang ni kecurunan ni berapa? Jadi bila saya kata terbalik, 2/1 jadi 1/2. Positif jadi negatif. Tukar tanda. So tadi sini berapa? 7/2. So yang ini, garisan yang ini, kecurunan ni, cerita pasal kecurunan ni. Terbalik, maksudnya 2/7. Tukar tanda. Tukar tanda tu, kalau yang ni tak tulis apa-apa, maksudnya dia positif. Jadi yang ni akan jadi negatif 2/7.
Okey, kalau saya bagi yang lain, ini sebenarnya garis lurus. Tapi di ujung-ujung dia tak nak garis lurus, dia nak bengkok-bengkok. Okey, kalau saya bagi kecurunannya ni 5. So yang ni? Cepat. Tak nak kira. Negatif 1/5. Yes. -1/5. Nampak senang. Kalau yang ni saya bagi 2. Alah senang. Semua macam sama je. 2/3. So yang ni akan jadi apa? Negatif 3/2. 3/2. So kita ingat 2 step terbalik. Tukar tanda. Kalau saya bagi yang ni 10. So ini apa? Negatif 1/10. Negatif 1/10. Okey. Senang. Next. So itu 2. M1, M2. M1 sama dengan M2 untuk selari. Serenjang M1 darab M negatif M2 sama dengan negatif 1. Okey. Formula kecurunan. Kalau tak bagi kecurunan, formula kecurunan dah belajar sebenarnya. Iaitu Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Okay, saya nak terangkan juga. Saya nak dapatkan kecurunan. Ini saya bagi 2, 5. Ini saya bagi 7, 10. Saya nak dapatkan kecurunan. So, M sama dengan Y2 tolak Y1 mana Y. Nampaklah 10 tolak 5, 7 tolak 2. Okey, so dapat jawapannya 5/5 sama dengan 1. Tak mencabar nombor dia. Okey. Sebenarnya nampak simple tapi ramai pelajar bila dijawab, dia menggigil agaknya. Dia tersalah buat. Dia buat macam mana? Dia buat 10. Tiba-tiba dia nampak 2, lepas tu 7 tolak 5. Dia pergi buat macam tu. Dia ambil 10 ni ditolakkan dengan X, 1 ni ditolak dengan 5. Salah lah, memang salah. Salah ya. Jadi tak boleh. So macam mana kita nak mengurangkan risiko kita punya kecuaian tu? Nak kurangkan risiko kecuaian kita senang je. Kita tulis dulu. Bila nak jawab soalan tu nampak 2 koordinat, tulis atas bawah. 7, 10, 2, 5. Jangan tulis sebelah-sebelah. Tulis sebelah pun dia berisiko untuk buat kecuaian juga. Kalau buat macam ni, 2, 5. Time nak tolak tu dia tolak ke mana-mana je pergi. Kalau macam ni, okey, kita akan jelas nampak. M ialah buatlah panas. 10, dia mesti Y dulu 10 tolak 5 per 7 tolak 2. Tulis atas bawah. Jangan tulis kiri kanan. Kita nak elakkan kecuaian. Semua orang pandai, semua orang tahu. Tapi bila exam, bila dapat markah, kenapa aku markah aku sikit? Rupanya tersalah, tercuai. Sayang. Ramai pelajar yang dia tahu tapi dia silap. Bila kita exam kan macam-macam gelabah lah tengok soalan macam ni. So kita nak elakkan kecuaian, nak kurangkan kecuaian kita. Kalau benda yang boleh kurangkan, kita kurangkan. So tips dia ialah tulis koordinat tu atas bawah. Okey, ataupun tulis 2, 5 sebab 2, 5 atas, 7, 10. Tak apa, tak ada masalah. Tak kisah. So kita buat M-nya ialah tak semestinya 5 tolak 10. Bolehlah kita ambil yang besar tolak yang kecil sebab kita nak yang negatif. Bila nombor negatif ni berlaku kecuaian juga, kita buat macam tu. Tapi ingat jangan yang ni tolak yang ni tolak yang ni. Salah. Dia tak boleh dua hala. Dia kena sehala. Kalau bawah tolak atas, yang ini pun mesti bawah tolak atas. Jadi 10 tolak 5, 7 tolak 2. Jangan terbalik pula. Yang ini ketakut kenapa? Yang ni dia buat apa? 7 tolak, sekejap, saya pun salah dah. 10 tolak 5. Okey, kalau yang ni dia buat apa? Takut silapnya macam ni. Dia akan buat 10 tolak 5, 2 tolak 7. Dia pergi yang ini tolak, yang ni tolak. Sebab semalam mau belajar macam tu, dia dah pening dah. Ni nak guna untuk apa? Jangan. Ini kecurunan kena buat koordinat atas bawah. Okey, itu satu formula kecurunan. Ada satu lagi yang jarang kita jumpa. Siapa tahu? Okey, negatif pintasan Y per pintasan X. Kalau dia bagi graf macam ni, saya bagi sini 5, sini 10. Kena kenal lah pintasan tu apa. Saya namakan dia potong. Pintasan Y ialah potong Y. Ini ialah pintasan Y. Ini ialah pintasan X ialah potong.
potong X. Ini ialah pintasan X. Jadi formula kecurunan dia M sama dengan negatif tu memang formula dia. Negatif pintasan Y 10 per dengan pintasan X 5. So negatif 2. Nah itu kalau dia bagi graf. Ada mungkin juga dia akan bagi bentuk persamaan. Hanya kena sama ni Y, MX plus C lah. Kalau sebut yang ni memang pakar lah. Semua tahu M tu kecurunan. Okey, ada satu lagi persamaan. X per A tambah Y per B sama dengan negatif 1. Pernah jumpa tak persamaan ni? Yang ini jelas nyata A ni sebenarnya pintasan X. Yang ini B ni ialah pintasan Y. Tapi syarat dia mesti yang ini negatif 1. Kalau dia bukan negatif 1, kita tak boleh sebut itu ialah pintasan X, pintasan Y. A ni ialah pintasan X. Sebab apa saya kata pintasan X? Sebab atas dia X. B ni ialah pintasan Y. Okey, saya bagi contoh lah. X per 7 tambah Y per 3 sama dengan negatif 1. Okey, so saya nak dapatkan kecurunan. M sama dengan negatif. Negatif apa? Pintasan Y kita berapa? 3. 3. 3. Yes, negatif ni ialah formula yang ni formula ni. Negatif 3 pintasan X kita 7. Terus dapat. Kita tengok contoh soalan. Tengok contoh soalan Sekarang ni boleh rasa macam boleh. Kita uji diri kita, tengok soalan. Tunjukkan sama ada garis lurus yang ini dan yang ini adalah selari. Saya ada salah lah. Okey, silap. Itulah. Dalam muka awak tak ada, saya lupa. Silap kat sini positif lah. Ya Allah. Macam mana boleh silap? Sini mesti positif. Positif 1. Baru kita boleh baca ini ialah pintasan X, pintasan Y. Silap bukan negatif, ini positif. Dia mesti 1 kat sini, baru kita boleh baca dia adalah pintasan X, pintasan Y. Aduh. Okey, tengok tunjukkan sama ada garis lurus ini adalah selari. Saya kena lukis baru saya nampak. Ini garis lurus persamaannya 6X tambah 9Y sama dengan 7. Satu lagi garis lurus. Kita tahu dia selari ke tak selari kan? Kita letak je lah. X per 3 tambah Y per 2 sama dengan 1. Okey, adakah selari ataupun tidak? So jawapan awak ya ataupun tidak. Jadi bila sebut perkataan selari serenjang mesti ada kaitan dengan kecurunan. So, kita akan cari kecurunan untuk yang ini dulu. Macam mana nak cari kecurunan dia? Kita pun tukar kepada general form. 6X tambah 9Y sama dengan 7. 9Y, 6 ni pindah sini. Sepatutnya tolak 6X ke belakang 7 tapi saya tak kat depan. Okey, 9 tu pindah sana. Negatif 6X per 9 tambah, tengok ujung-ujung dia jadi macam ni. 7 plus 9. So negatif 2 per 3X tambah 7 plus 9. Okey, so boleh baca tak kecurunan dia? Berapa kecurunan dia? Negatif 2 per 3. Yes. So yang ini kecurunannya ialah negatif 2 per 3. Okey, cari kecurunan yang ini pula. Jangan tukar kepada general form. Yang ini kita baca tadi. Negatif pintasan Y per pintasan X. Itu formula yang kedua tadi Okey, apa dia negatif pintasan Y awak apa? 2. Pintasan X awak ialah 3. So itu dia punya kecurunan untuk garisan yang ini. Yang kedua ni ialah negatif 2 per 3. Okey, dia sama ke tak sama? Sama Ustazah. Sama. Kalau sama maksudnya dia selari ke tidak? Selari Ustazah. Itu M1 sama dengan M2. Jadi dia adalah selari. Dah siap. Macam tu je. Okey, B. Garis lurus. Okey, garis lurus yang ini
Y sama dengan 4 tolak K per 3 X ni. Dengan keadaan K ialah pemalak adalah selari. Dia bagi siap-siap lah. Selari dengan garis lurus yang ini. Cari nilai K. Apa yang nak cari? M. Kita pun tengoklah bila ada kotak selari mesti ada kaitan dengan M. Saya buat lagi. Saya mesti kena lukis tau. Sebab dia kata selari, saya pun buat siap-siap dia selari. Yang ini persamaannya ialah Y sama dengan 4 tolak K per 3X. Tadi dah masuk dah Islam Fahad ni. Keluar balik. Masuk balik. Okey, 4 tolak K per 3X. Okey, yang ini pula ialah 2X tambah 3Y sama dengan 9. Dia memang selari yang dia dah sebut. Ni adalah selari. Cuma sekarang ni apakah nilai K? Cari nilai K. Bila sebut selari je mesti ada kaitan dengan kecurangan. So apa dia kecurangan garis yang pertama tadi? Yang ini, okey. Cuba keluarkan kecurangan awak. Apa dia kecurangan dia? Negatif K per 3. Negatif K per 3. Betul. Tak nampak sebab apa? Sebab dia terbalikkan. Tak apa, kita pun tukar lah. Y sama dengan negatif K per 3X tambah 4. Baru nampak. Ini ialah M-nya ialah negatif K per 3. M1 lah. Okey, yang ini pula. Macam mana? Yang ini kena tukarlah kepada bentuk general form YMX plus C. So 3Y sama dengan ini pindah sini. Tolak 2X tambah 9. Y mesti 1 je. Kalau 3 pindah juga. Negatif 2 per 3X tambah 9 per 3. So negatif 2 per 3X tambah 3Y. Okey, kita pun nampak kecurangan yang kedua ni, garisan yang kedua ni ialah negatif 2 per 3. Dia dah bagi tahu siap-siap ni selari. So apa nak buat? Kita pun samakan dia. Sebab apa? M1, M2 sama untuk selari macam ni formula dia. M1 sama dengan M2. Negatif K per 3 sama dengan negatif 2 per 3. Dia nak K, so pindahkan 3 kat sini. Negatif K sama dengan 3 hilang lah. Negatif 2, K sama dengan 2. Siap? Bergantung pada soalan lah. Kita belajar 2 je, selari serenjang. Tapi soalan dia belum tentu 2 soalan. Soalannya macam-macam. Okay, next. Contoh yang ke-6 ni daripada buku teks semua ni. Tentukan sama ada garis lurus yang ini dan yang ini berserenjang pula ataupun tidak. Okey. Adakah dia berserenjang? Yang ini ialah Y tolak 3X sama dengan 5. Yang ini ialah 3Y tambah X tolak 12 sama dengan 0. Okey, sama je macam tadi. Cari M dulu, lepas tu kita tengok. Y sama dengan 3X tambah 5. So M awak yang ini. Berapa M yang ni? Kecurangan yang ni? 3. Okey, ini 3. Simpan dulu. Yang ini pula. Okey, pindah semua. Kita nak Y je. 3Y sama dengan tolak X tambah 12. Tambah X pindah jadi tolak. Tolak 12 pindah jadi tambah. Okay, Y sama dengan negatif X per 3 tambah 12 per 3 ialah 4. Kita teruslah. Okey, kecurangan ini berapa? Negatif 1 per 3. Negatif 1 per 3. Sebetul tak dia ni? Dia bersenjang tidak, kita pun darabkan. M1, M2 dapat tak negatif 1? 3 darab negatif 1 per 3. Potong-potong sama dengan negatif 1. Okey, maksudnya dia berserenjang. Kalau dapat 1 je dia bukan berserenjang. Tapi kita dah ingat kan ini 3 terbalik tukar tanda memang nampak dah. Mesti akan dapat negatif 1. Tapi kena buat ini kena buat ini. Supaya terbukti jawapannya negatif 1 sebelah kiri, sebelah kanan. Okey, so jawapannya adalah berserenjang. Okey. B. Okey, ABC dia kata ABC sudut sudut ABC maksudnya sudut pada B lah. Kita lukis siap-siap lah. ABC sudut pada B 90 darjah. Okey. Sebuah segitiga. A-nya ialah 0, negatif 5. B-nya 2, 1. C-nya ialah negatif 7K. Cari nilai K. Okey, kalau 90 darjah maksudnya apa? Maksudnya dia berserenjang.
garis ini, garis AB berserenjang dengan garis BC. Jadi kita nak buat macam mana? Cari kecerunan AB berapa? Cari kecerunan BC berapa? Lepas tu kita tengok adakah kita dapat negatif 1. Kalau kita dapat negatif 1 maksudnya dia berserenjang. Kalau kita tak dapat darab 2 tu tak dapat negatif 1 maksudnya dia tidak berserenjang. Okey, cuba cari. Kecerunan AB dulu. MAB. Ingat tak tadi saya kata tulis koordinat atas bawah. Okey, A ialah 0, negatif 5. B ialah 2, 1. Okey, mesti Y dulu atas Y tolak Y. Jadi saya akan buat ni tolak yang ni. Okey, negatif 5 tolak 1. Per dengan 0 tolak 2. So negatif 5 tolak 1 bukannya 4 ya, hati-hati. Negatif 6 per negatif 2. So potong-potong jadi jawapannya ialah 3. Kita pun dapat padam. Kita tulis kat sini 3 positif. Okay, MBC pula. MBC koordinat B ialah 2, 1 atas bawah. C negatif 7K. So MBC sama dengan tolak yang ni tolak yang ni tolak yang ni. 1 tolak K per dengan K ni. 2 tolak negatif 7. Lalu pelajaran yang ni memang sikit lagi nak betul dah tapi dia buat positif ke macam mana lah. 1 tolak K per 2 tolak negatif 7 jadi berapa? Negatif 9. Negatif 9. Sif 9 lah. Negatif Tersilap je. Ustazah. Okey, so ini ialah kecerunan BC. Jangan dikira, memang itu je. Tak nak kira lah, tolak K tu. So saya padam yang ni, saya tulis kecerunan BC ialah 1 tolak K per dengan 9. Okey. Nak balik soalan, betul tak kita buat ni? Cari nilai K ni. Oh, dia memang berserenjang lah. Bukan dia tanya dia nak serenjang tak serenjang. Dia memang berserenjang. Dia nak nilai K sekarang ni. Dia tak tahu dalam soalan lah. Ini adalah berserenjang, dia tak tahu. Tapi dia beritahu ini 90 darjah. Memang confirm lah serenjang. Okay, dia tukar 90 darjah ni. Ini maksudnya ialah serenjang. Dia tak sebut direct. Okey, dia nak nilai K. Jadi kita tahu kalau formula serenjang M1, M2 negatif 1. M1 di kita ambil lah 3 tu, MAB. M2 tu 1 tolak K plus 9 sama dengan negatif 1. Ini kira hati-hati ya. Ramai pelajar dia boleh buat tapi bila time kira tu macam mana lah. 3 potong jadi 3 bagi 3, 1, 9 bagi 3, 3. Okey, 1 tolak K per 3 sama dengan negatif 1. Pindah je lah ni. 1 tolak K sama dengan negatif 3. Ini pindah darab. Yang ini tolak K ya, bukan tinggal jadi positif K. Dia masih lagi tolak K. Tolak 3, 1 ni pindah tolak 1. Tolak 4, tolak K. K sama dengan K sama dengan 4. Senang kan? Raja di sebelah menunjukkan kedudukan jalan raya AD. Kedudukan jalan raya mana AD? Ni AD, ni jalan AD. Ni jalan BC, jalan sutera. Ini EF, jalan sutera 5. Dilukis pada satah kartes. AD dan BC serenjang. AD dengan BC serenjang. Okey, betul. Dalam gambar pun betul. Adalah berserenjang antara satu sama lain yang bertemu di satu persimpangan lampu isyarat di mana BC dan EF adalah selari. Okey. Sama macam gambar, tak ada masalah. Diberi bahawa koordinat A ni 18, 16. Jadi kita tulis kat sini. A ialah 18, 16. Okey. F
Mana F? Okey, ni F 20 negatif 1. Manakala persamaan bagi jalan raya BC, yang ni jalan sutera ni. Okey. Ni persamaan dia yang ini persamaan, dia bagi persamaan bukan koordinat. 5Y tambah 4X sama dengan 70. Cari persamaan jalan raya EF. Dia nak persamaan. Dia bukan nak kecurunan. Dia bukan nak koordinat. Dia nak persamaan. Bila sebut persamaan, mesti Y, MX plus T. Okey. Persamaan mesti persamaan EF. Iaitu Y, MX plus T. Ingat, kalau nak buat persamaan, mesti ada satu kecurunan, satu koordinat. Ada dua benda tu, senang hidup kita. Jadi tengok EF. Okey, koordinat dia bagi. Kita pun tulis koordinat dia bagi EF 20 negatif 1. Kecurunan dia bagi tak? Dia tak ada bagi kecurunan. Kecurunan EF ni dia tak bagi ini. So macam mana kita nak dapatkan kecurunan EF? Pintasan Y, pintasan X. Pintasan Y, okey, tak boleh sebab kita ada ini bukan pintasan sebab kalau pintasan dia mesti kosong. Kalau pintasan X, Y kosong, pintasan Y, X kosong. Dia bukan pintasan, dia dekat sini. Okey, so macam mana dapatkan kecurunan tu? M1 sama dengan M2. M1, M2. So mana M1, M2 awak ni? Macam mana? Tengok SMBC. Okey, betul. Kecurunan yang ini, semua orang tahu. Disebut tadi dia selari dengan ini. Jadi kita tengok kawan sebelah kita. Kalau sini dapat berapa? Kalau katakan CD ni, CB ni dapat 10, maksudnya EF pun 10 lah. Dia akan ikut sebab dia selari. So, kalau EF tak bagi apa-apa, kita tengok orang sebelah. Kita tengok yang ini. Kita tengok BC. Kita akan ikut kecurunan BC sebab dia selari. Jadi kita pun tukarlah kepada bentuk general form 5Y tolak 4X tambah 70. So Y sama dengan negatif 4/5 X tambah 70 bagi 5 berapa? 14. 14. Okey, so kecurunan BC ni M, contoh kat sini. MBC sama dengan negatif 4/5. MBC sama dengan negatif 4/5. Okey. Jadi EF pun sama negatif 4/5. Okey, dia nak persamaan Jadi kita dah ada dua-dua kecurunan dan koordinat. Masukkan je Y ialah negatif 1, M negatif 4/5, X ialah 20 tambah C. Okey, ni potong-potong. 5-nya 1, sini 4. Jadi 4 negatif 16, negatif 1 tambah C. So C sama dengan, ni pindah sini jadi positif. Tolak 1 tambah 16. 15. 15 Okey. Jadi nak tulis persamaan macam mana? Oleh sebab itu jawapannya Y negatif 4/5 X tambah 15. Itu jawapan dia. Persamaan AD. AD tu yang berserenjang tu. Jadi sama juga nak persamaan. Dia nak persamaan, jadi persamaan AD mesti ada satu kecurunan, satu koordinat. Ada koordinat. Okey, ada. AD ada. Koordinat awak ialah 18, 16. Nampak tu? Ini AD ke 18, 16. Kecurunan serenjang. Kalau yang ini negatif 4/5 tadi. Negatif 4/5 untuk BC. Kalau serenjang ingat tak apa dia? Terbalik tukar tanda. Jadi 5/4. Sebab dia negatif sebelah tu. Jadi dia positif. 4/5 terbalik 5/4. Okey, sama prosesnya. Masukkan Y, MX plus C, MX plus C.
Y-nya 16. Jangan bertukar je. Y mesti 16. Jadi ini Y, ini X. M 5/4. X-nya 18 tambah C 16. Potong-potong. Berapa? Ini 2, ini 9. Jadi 5 darab 9 berapa? 45/2 tambah C, pindah sini. Jadi C sama dengan 16 tolak 45/2 berapa dapat? 16 tolak 45/2. So jawapannya negatif 13/2. Negatif 13/2. Okay, tak muat lah. So jadi Y, oleh sebab itu Y sama dengan M 5/4. X, C-nya ialah tolak 13/2. Ini jawapan awak. Kalau nak cantikkan lagi pun boleh. Cantikkan maksudnya tak ada per lah. Okay, tapi soalan ni dia tak ada sebut nak bentuk apa, tak apa. Ini betul ni. Okey, koordinat bagi lampu isyarat itu. Soalan C, koordinat bagi lampu isyarat. Mana? Okey, ni lampu isyarat. Nampak ni lampu isyarat. Dia nak koordinat ini. Macam nak buat? Pakai formula semalam. Formula semalam, salah kan. Yang tu kalau formula semalam, kalau ada koordinat kat sini. Koordinat kat sini. Tengah. Dia bukan titik tengah, bukan, tak boleh. Kalau ada koordinat sini, lepas tu dia ada nisbah dia kat sini, boleh lah. Tapi sekarang ni dia tak ada bagi nisbah. Satu tak nak cari dulu apa ni. Okey, kalau kes macam ni, kita akan guna persamaan serentak. Okey, saya lukis balik kat bawah ni. Ini kan serenjang tu. Persamaan apa namanya? AD. AD mana tadi? Okey, persamaan AD ni kita dapat Y sama dengan 5/4X tolak 13/2. Itu namanya soalan penyelesaian masalah. Dia ambil semua tajuk yang dah belajar. Okey, persamaan yang ni BC BC. Okey, hati-hati ya. Kita nak yang ni. So yang bertembungnya antara AD dengan BC. Jangan ambil yang EF BC yang dia bagi ni. Ni persamaan BC. Dalam soalan dia bagi persamaan BC ni. So jangan salah ambil yang ni pula. 5X tambah 4X sama dengan 70. 5X tambah 4X. Okey, saya tukar dulu kepada general form bagi sama. Nanti kita nak buat persamaan serentak. 4 pindah sini jadi 4Y 5X. Yang ni darab 2 supaya dia 4 semua. Tolak 26. Darab 4 samakan bawah dulu. 13 darab 2 dapat 26. Baru pindah sini 4Y. Okey, jadi 4Y tolak 5X sama dengan negatif 26. So saya akan buat dua ni ya. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Ini soalan kertas 2 ni. Kalau dia keluar, dia akan keluar kertas 2. 10 markah ni. Okey, 4X. Salah. Empat Y tolak 5X sama dengan habis masa sekarang. Lepas ni masa apa? Bayu. Lama Bayu ya. Sains. Okey sikit. 4Y tolak 5X negatif 26. Yang ni saya tukar pada asal 5X tambah 4X. Cek balik 5Y lah. Ni 5Y. 5Y tambah 4X sama dengan 70. Ini persamaan kedua. Lepas tu buat macam biasa, persamaan serentak. Pandailah buat tu, hilangkan macam mana ni darabkan dengan 5. Ini darabkan dengan 4 supaya kita dapat 20Y tolak 55, 25X. Lepas tu yang ni darab 4, 20Y 16X sama dengan berapa ni? Tolak macam biasa. So dapatlah X, Y. Dapat X dulu, lepas tu dapat Y.
Kau dapat jawapannya. Okey, itu sahaja untuk hari ni. Soalan penyelesaian masalah yang benda pening sikit. Buat muka surat 136, 137. Satu banyak pula. 136, 139. Okey, cuba buat. Saya rasa macam sikit je.